Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan, seperti biasa kita jemput doa apa sikit. Apa punya Ustaz Said kata apa? Ambil berkah. Wa'alaikum insyaAllah. Yang disampaikan itu akan mudah menjadi amalan dalam hidup kita dan seterusnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muslimat sabar duduk di situ, tak payah datang ke depannya lah. Nampak Ustaz Said, nampak nama duduk juga dengan Ustaz Said. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Imam dan juga juru acara majlis, musi ahli-ahli jabatan kuasa Masjid Bandar Bukit Pucung, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, dan tidak ketinggalan tetamu kita pada bulan ini, Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada dalam bulan Sya'ban. Tidak berapa lama lagi insya-Allah, kita tidak sabar-sabar lagi nak menunggu kedatangan bulan yang dinanti-nantikan oleh orang yang beriman, iaitu bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada padanya satu malam yang ganjarannya melebihi 1000 bulan, 1000 malam, iaitu bulan malam Lailatul Qadar. Dan pada malam ini, seperti mana yang disebut oleh pengacara kita tadi, akan membincangkan dua perkara yang penting, iaitu berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan juga sekaligus membincangkan tentang persiapan kita untuk menyambut Ramadan ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, kita perhatikan di banyak tempat dalam tempoh beberapa hari nak sambut Ramadan ini, semua masjid, semua surau berebut-rebut untuk mengadakan majlis ceramah, majlis ilmiah, majlis ilmu, untuk memperingati bulan Ramadan, untuk membincangkan tentang persiapan yang perlu dilakukan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ini merupakan satu petanda yang baik, di mana kita sedar, kita insaf diri kita perlu membuat persiapan, kerana membuat persiapan untuk perkara yang fardu itu adalah dituntut dalam syariat Islam. Contoh, kita nak sembahyang, kita perlu membuat persiapan untuk sembahyang. Kena ada tempat sembahyang, kena tahu arah kiblat, kena ada pakaian yang menutup aurat, kena tahu ilmu tentang saf, batal dan sebagainya tentang salat. Begitu juga dengan ibadah haji. Orang nak pergi haji 5-6 bulan lagi, ataupun tak tahu bila nak pergi haji lagi, tetapi dia telah membuat persiapan untuk pergi haji. Dia kumpul duit, dia pergi kursus haji dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa setiap perkara yang dituntut dalam Islam itu memerlukan kita membuat persiapan yang rapi supaya kefarduan itu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Orang yang melaksanakan suatu kefarduan, suatu tuntutan tanpa persiapan, kemungkinan kefarduan itu tidak sempurna dan kewajiban yang dituntut oleh agama Islam itu tidak lengkap dilaksanakan oleh diri muslim tersebut. Maka alhamdulillah, pada malam ini kita akan memperkatakan tentang persiapan yang perlu kita lakukan untuk kita menyambut bulan Ramadan. Dan kebetulan Allah Ta'ala telah menentukan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Bila masuk bulan Rajab, pada 2 bulan yang lepas, kita telah bersama, sebulan yang lepas kita telah bersama dengan Fadil Dr. Syauqi memperkatakan tentang bulan Rajab.
ini kita berada dalam bulan Sya'ban, kita nak memperkatakan tentang persiapan kita nak menyambut Ramadan. Dan Rejab ada peristiwa penting, iaitulah Isra' dan Mi'raj. Kemudian masuk Sya'ban, kita selalu membaca tentang bagaimana Rasulullah SAW mempersiapkan dirinya, dan dikatakan bahawa selain pada Ramadan, Sya'ban adalah merupakan bulan yang paling banyak Rasulullah SAW berpuasa, menunjukkan bahawa Rasulullah mengadakan persiapan untuk menyambut Ramadan. Maka kita pun sama juga. Kalau Rejab kita bercakap tentang Isra' Mi'raj, kita katakan sebagai bulan yang penuh keinsafan, melihat peristiwa Isra' dan Mi'raj, berbagai azab yang ditunjukkan kepada Nabi SAW. Kemudian dalam bulan Rejab ini adalah bulan untuk kita mencari kekuatan, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memperolehi kemenangan, iaitulah orang-orang yang bertakwa di dalam bulan Ramadan. Kita beruntung dan bertuah karena pada malam ini seorang lagi tokoh agama dapat bersama-sama dengan kita untuk memperkatakan tentang Isra' dan Mi'raj dan juga persiapan menyambut Ramadan ini. Dan kita, kalau kita perhatikan bagaimana peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita tahu kisahnya. Perjalanan Rasulullah SAW ini penuh dengan kisah dan pengajaran yang boleh kita ambil, yang akhirnya bertemu dengan Allah dan mendapat kefarduan salat yang kita lakukan sampai ke hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, seandainya ada apa-apa perkara yang ingin mendapat penjelasan pada tetamu kita pada malam ini, boleh mesej lah kepada saya. Tak permintaan atau promosi kata, kita buka juga. Jadi kita akan tengok soalan-soalan yang berkaitan dengan topik perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan membukakan kepada penulis mesej kepada saya ataupun WhatsApp kepada saya 019 3951 481. InsyaAllah kalau ada, kita sama-sama bincang. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz Said menceritakan kepada kita, membukakan perbincangan ini tentang konsep hati. Bagaimana Rasulullah SAW sendiri dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, sebelum dibawa bermi'raj, Isra' dan Mi'raj oleh Jibril. Kita tahu Rasulullah SAW dibelah dadanya, kemudian disucikan hatinya, dibersihkan hatinya, dan diisikan dengan hikmah, dimasukkan dengan hikmah, iaitulah untuk mempersiapkan Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks ini, tuan-tuan dan puan sekalian, bahawa untuk bertemu dengan Allah, jiwa kita perlu bersih, hati kita perlu bersih. Hati, bila sebut hati itu bukan hati yang stokol, hati yang ada dalam dada kita ini, tetapi lah hati dengan maksud yang kedua, yang perlu diuraikan dalam supaya kita faham tentang hati itu. Mungkin Ustaz Syekh Muhammad Syam nak kaitkan apakah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan hati Nabi SAW, dan bagaimana sebagai seorang hamba kita, lebih-lebih lagi menghadapi bulan Ramadan ini, kita perlu perkemaskan hati nurani kita, niat kita, ikhlas kita, untuk kita memperolehi ketakwaan dalam bulan Ramadan yang akan menjema tidak lama lagi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih dikasihi Al-Fadhil Ustaz Zakaria, imam-imam, musi dan jawatan kuasa masjid, seterusnya para jemaah, ibu, ayah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian.
Saya balik Malaysia daripada belajar dulu. Saya mula menetap di Kuala Lumpur tahun 2005. Seingat saya daripada tahun 2005, 4-5 tahun kebelakangan ini di Selangor, di masjid-masjid ini begitu meriah pada bulan Syaban dengan majlis-majlis welcoming Ramadan. Subhanallah, 2-3 tahun kebelakangan ini masuk je Ramadan, kita dah mula terasa masuk je Syaban, kita dah mula buat program nak sambung Ramadan. Ini satu perkembangan yang sangat-sangat baik, alhamdulillah. Ada sebuah surau Ustaz dekat Jalan Kelang Lama tu, ada seorang tu nama dia Abang Mat. Ustaz benar, Abang Mat di RTM, bahagian radio. Dia ni awal-awal dalam bulan Rejab dah mula kontak ustaz-ustaz untuk ambil jadual tazkirah Ramadan. Bulan Syaban ni settle dah 30 malam tazkirah. Bukan saja jadual, siap bagi tajuk lagi. Kata ustaz, saya susun jadual lama dah. Biasanya bila kita bagi suruh datang ustaz-ustaz yang datang, la'allakum tattaqun syahrul ramadan allazi, la'allakum tattaqun. Ustaz ni datang la'allakum tattaqun, ustaz ni datang la'allakum tattaqun. Jadi sekarang Bamat buat tajuk malam tamu tarawih, kelebihan ibadah, lepas tu cerita bab malaikat, cerita bab syurga neraka, bab kewajipan hukum hudud, bab dakwah, bab jihad, disusun jadual. Dan untuk makluman, Abang Mat ni seorang yang buta mata, buta, tapi hatinya subhanallah cukup tenang. Dia buta, dia bagi radio, rekod, ambil tu, dia tak dia nak dengar radio. Saya kadang-kadang pergi kuliah dekat masjid di Angkasa Puri itu. Itu sekali saya kuliah tentang hadis 7 golongan yang Allah beri naungan di hari akhirat. Golongan pertama, golongan kedua, kita kuliah. Bulan depan saya datang lagi. Sebelum kuliah tu Abang Mak ni yang betul ni, Ustaz, yang bulan lepas Ustaz mengajar 7 golongan tu, yang kelima tu apa, saya terlupa lah Ustaz. Saya kata nasib baik aku ingat ke nanti lah. Boleh jawab. Kalau kebetulan tak ingat, malu je kat dia. Mana yang 1, 4, 6, 7 dia ingat. Nombor 5 apa Ustaz? Maknanya dia ingat, hatinya terang. Dan banyak masjid-masjid surau kat sini, saya tak pastilah, yang ni dah mula begitu sibuk buat perancangan untuk sambut Ramadan. Ini suatu situasi dan keadaan yang sangat-sangat baik. Memang hati, saya tanya tadi bagaimana kita nak persiapkan hati kita untuk sambut Ramadan. Ramadan yang bakal menjelma, memang daripada semangat yang lahir dalam hati itulah yang menyebabkan kita jadi bersungguh nak buat program, nak siapkan diri kita. Tapi sebenarnya ada juga hati-hati yang sedih keadaan Ramadan. Dia sedih. Apa sedih? Susah aku nak buat maksiat. Ahli maksiat hatinya sedih dengan kehadiran Ramadan. Dia duduk lepak kawan-kawan dia, Ramadan ni kita kena cuti lah projek bro. Ramadan ni kalau yang suka dating dengan awet, tak nak dating lah Ramadan bang. Terus kita raya Syawal lah kita dating. Geng-geng maksiat dia tak seronok. Geng-geng karaoke, Allah Ramadan kita kena cuti karaoke. Karaoke jambat je, RM2 sekali masuk tu. RM2. Sebaik tak dia jawab. Ramadan dia jadi tak seronok. Ahli maksiat tak seronok Ramadan. Nampak kau tak beli, nampak kau Allah pula Ramadan. Kita berhentilah, kita berpayah lah nak beli nombor pula. Kan? Nak phone sport toto. Yang cuti kat padang kau, biasa sebelum kick-off tu 30-10 ke whole by whole cuti kau. Bulan Ramadan tak ada main, tak ada ini. Ramadan ahli maksiat mereka sedih.
yang macam tu. Dia cerita hal orang. Datang masjid pun, umpat orang. Dia je saja je pakai telekung mahal nak cakap orang. Kan? Kat masjid pun nak umpat orang juga. Dia tu tentang handbag. Dia di Prada, LV, tak depan beli kat Thailand je. Dia jadi tak seronok. Yang suka gosip, yang suka maksiat hati. Bila datang ini hebatnya Ramadan. Ada golongan yang gembira hati ni Ramadan dekat, tapi yang gembira ni pun ada banyak kategori. Ada kategori gembiranya, seronoknya Ramadan dah dekat. Kenapa kak? Tahun ni target 5 kilo nak kurang. Mana dia hati dia gembira ni 3 kilo. Yang macam tu Ramadan kurang 5 kilo, Syawal tambah 13 kilo pada waktu. Hati dia gembira tak kena tempat. Ada yang gembira Ramadan dah dekat. Apa happy? Sebab apa happy? Nak jual kuih, nak jual tudung, nak jual baju raya, nak jual nasi belau. Dia gembira dengan Ramadan kerana biasa Ustaz, bulan-bulan biasa bisnes saya untung 5,000. Ramadan biasa dekat 28,000 tahun lepas. Jadi dia happy hatinya kehadiran Ramadan, dia dapat duit je. Ada juga. Ada orang miskin, orang susah, orang seronoknya Ramadan boleh makan free. Orang banyak bersedekah. Tak ada masalah. Itulah tanda rahmat Allah dalam bulan Ramadan. Sampai melimpah ruah. Kita orang susah pun ada orang yang bersedekah, orang bagi makan. Tapi jangan kita tengok yang makan free itu saja. Kita jangan tengok orang yang sedekah saja. Kita tengoklah Allah yang memberi rezeki pada kita. Dan tidak dinafikan. Bagaimana Ustaz sebut tadi, cari mak tak jumpa. Lain kali suruh ayah jaga. Apa ni yang tidak kita nafikan, memang hati-hati yang gembira dengan kehadiran Ramadan. Ia merasakan bahawa ini peluang untuk dia nak bersihkan jiwa, untuk melipat gandakan ibadah. Islam Ustaz, saya tahun ni Ramadan baru pencen, alhamdulillah boleh fokus sikit pada ibadah. Alhamdulillah, hatinya rasa seronok. Ramadan semakin menjelma saya ni Ustaz. Kalau Ramadan nak sembahyang sunat tu, semangatlah lebih sikit. Waktu biasa ni lebih je, tapi Ramadan entahlah jadi semangat. Dia gembira. Dia merasakan bahawa kehadiran Ramadan ini boleh push dia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ia semua datang dari hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam. Memang Nabi kuatkan hati dan jiwa para sahabat. Stephen Covey baru dia sebut dalam buku Seven Habits ni. Seven Habits ke apa buku dia? Inside out. Dari dalam kuat semangat, inovatif, kreatif, keluarlah tindak tanduk yang bersemangat dan pandai bekerja, raihkan orang, communication skill dan sebagainya. Inside out. Jiwa yang baik akan melahirkan attitude yang baik. Nabi ajarlah pada iman, akidah yang baik dari dalam akan menatijahkan akhlak dan perangai serta tingkah laku yang baik. Cantik susunan. Surat Mi'raj dibersihkan hati untuk bersiap menjadi tetamu Allah di dalam bulan Ramadan ini. Boleh gitu Ustaz? Ke 2 jam untuk satu soalan? Boleh tak? Okay. Saya berhenti dulu. Alhamdulillah, nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang disebut oleh Ustaz Syed tadi adalah persiapan hati kita. Kerana kalau kita tengok takrif iman, tuan-tuan dan puan-puan, al-iman ay at-tasdiqu biqalbi, membenarkan dengan hati, wal iqrar, dan kita membuat pengakuan bil lisan, kita membuat pengakuan dengan lidah, wal amalu bil jawarih, lalu kita beramal, kita laksanakan apa yang kita percaya itu dengan seluruh anggota tubuh badan kita. Semuanya bermula dengan hati. Macam kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita beriman, kita tahu, contohlah kita ambil, kita tahu sembahyang itu wajib, kita tahu.
Kita tahu sembahyang berjemaah di masjid itu lebih afdal daripada kita bersembahyang di rumah seorang-seorang. Tapi rasa berat kita nak datang ke masjid, kenapa? Karena hati kita. Kita tahu bersedekah itu suatu yang dituntut oleh Islam, tetapi hati dan perasaan kita rasa berat nak sedekah, rasa berat nak derma. Kenapa? Karena hati kita. Dan sebab itulah dalam hadis yang biasa kita baca, yang biasa kita sebut, itu Nabi sebut dalam tubuh badan kita ini ada seketul darah, seketul daging. Inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasad, wa iza fasadat fasada jasadu kullu, ala wa hiya qalb. Kalau baik seketul daging itu, maka baiklah diri kita. Kalau buruk, buruklah seluruh anggota tubuh badan kita. Apa dia? Nabi kata wa ala wahyal qalb, ketahuilah bahawa itulah hati. Nak menunjukkan pada kita, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam diri kita ini ada hati yang perlu kita bangunkan, yang perlu kita bersihkan, yang perlu kita isi dengan ilmu, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Barulah apa yang kita yakin itu dapat kita laksanakan. Wal amalu bil jawarih. Kalau kita yakin sajalah, yakin beramal bulan Ramadan, sembahyang tarawihnya, i'tikafnya, qiyamulailnya, semuanya dapat pahala, digandakan pahala sehingga ke 70. Kan? Tetapi kita nak buat itu satu perkara yang susah. Kenapa? Karena kembali kepada hati kita, tuan-tuan dan puan. Maka itulah pentingnya kita mensucikan hati kita dengan membuang perkara-perkara yang negatif dalam diri kita. Sebab nak sambut Ramadan ini, kita kena buang yang Ustaz Syed sebut tadi itu, nak datingnya, nak karaoke dan sebagainya, kita asam nak buang semua. Pasal kita nak bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan, bulan rahmat, bulan maghfirah, untuk kita meraih sebanyak mungkin pahala. Kemudian dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tuan-tuan dan puan, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur satu hikmah untuk kita umat manusia ini berfikir. Allah Taala sebut, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Malam jalan daripada mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu, yang kami berkati di sekeliling kedua-dua masjid tersebut, yang dituntut, yang digalakkan untuk kita ziarah. Pertamanya Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dijanjikan pahala yang sangat besar. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tuan-tuan dan puan, berlaku di antara masjid ke masjid. Isra, perjalanan pada malam hari, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam. Di sana terdapat beberapa hikmah yang boleh kita cukil, yang boleh kita pelajari. Mengapakah Allah Subhanahu wa taala memulakan perjalanan Isra ini daripada masjid kemudian ke masjid pada waktu malam? Kita nak minta Ustaz Syed kupas falsafah ataupun hikmah rahsia di dalam kita nak sambung bulan Ramadan ini. Bagaimana diri kita dengan masjid, bagaimana ibadah kita pada waktu malam, bagaimana persiapan kita untuk memperkuatkan hati, jiwa kita, supaya hati kita ini sentiasa teringin nak ke masjid. Bulan Ramadan ini nak buka puasa di masjid, nak i'tikaf di masjid, nak qiyam di masjid, nak salat sunat di masjid, tarawih, tadarus, semuanya di masjid. Bagaimana kita nak membuka ruang itu supaya kita dapat menghidupkan masjid? Silakan. Kusyong je saya nampak acik-acik belakang nak ambil gambar kontrol. Ustaz ambil gambar dia kontrol serius. Macam tak bernafas saya nampak tadi yang depan tu. Ustaz ambil gambar. Ini salah satu kaedah memeriahkan masjid sebenarnya. Ada Facebook masjid tak Ustaz? Ada. Ustaz tanya tentang masjid. Ini antara kaedah
menggunakan teknologi social network yang ada hari ini untuk memeriahkan masjid. Saya bagus kita buat forum, nanti mungkin ada berbuka puasa, ambil gambar, share kat Facebook, dan ahli qaryah jadi friend ataupun like Facebook masjid. Teknologi sekarang yang ada Facebook tu supaya boleh update program, communicate, yang dengan ceramah, ambil gambar. Kalau ada yang tidur, saya ambil upload susah ke yang tidur tu. Ya, dia taubat terus lepas tu. Taubat tak tidur ataupun taubat tak datang-datang. Ya, ini sebenarnya memang Ustaz tanya tadi tentang isu masjid. Memang Ramadan memang masjidlah pusat aktivitinya, dan saya sampai ke masjid kita ni alhamdulillah nampak begitu selesa dengan aircon. Saya cari kat mana kipas punya ada aircon, alhamdulillah, parking yang selesa. Bawalah anak-anak, bawalah ahli keluarga ke masjid, khususnya dalam bulan Ramadan. Yang tuan kuasa masjid bersikap mesra, pelangganlah dengan para jemaah. Ada beberapa perkara kalau berkenaan sebut dengan masjid, kepada masyarakat kena ada sense of belonging dengan masjid. Kita kena ada rasa masjid ini milik kita semua. Bukannya perasaan dah ada zikir, dah ada tausiah. Contoh senang, kita kat tandas tempat ambil wudu, ada paip air yang tak tertutup rapat. Ada orang yang kata tausiah ada dah zikir, dah kerja dia orang kan. Kita kena ada sense, aku yang akan pergi tutup. Kita sembahyang isyak ataupun kita sembahyang zuhur, kita balik lambat sikit, nampak kipas kat depan terbuka, kita sembahyang kat sana, kita jalan ke depan untuk switch off kipas ni. Kena ada perasaan bahawa ini masjid kita semua, dan kita rasa untuk menghidupkan masjid, menjaga masjid adalah tugas kita. Lepas tu saya sebut Facebook tadi, yang ada Facebook, dia like, dia share, dia merasakan bahawa ini juga peranan yang aku boleh mainkan untuk bantu mengimarahkan masjid kita. Khususnya dalam bulan Ramadan, sudah pasti banyak aktiviti yang dibuat. Saya ingat hari itu ada program bulan Ramadan di Singapura. Masjid di Singapura sekarang lah bulan Syaban, antara kaedah yang diorang buat satu jadual besar, syawat buat putih kat luar tu, besar papan biru ni, jadual 30 hari, dan ada kotak-kotak untuk sponsor majlis buka puasa. JK dah set dah 300 Singapore dollar buka puasa sehari, Morin 150 Singapore dollar satu Ramadan hingga 30. Jadi orang datang ke masjid, jumpa JK, saya nak 3 hari, so 3 hari, lagi duit 900 Singapore dollar pada JK. Ada yang ambil 3 hari untuk sponsor buka puasa. Ada yang tulis nama, ada tulis hamba Allah, ada yang tulis so je. Orang ni nak more 5 malam, darab 150 5 malam. So menyebabkan jemaah lain datang tengok, dah 15 hari ada sponsor, saya pun nak 2 malam. Encourage orang untuk buat ibadah, permudahkan masyarakat yang nak menyumbang. Dana masjid boleh dicari, peluang untuk orang buat pahala, jadi masing-masing seronok. Bila ada dipermudahkan untuk buat ibadah. Itu bab buka puasa, itu bab moral. Pelik kereta ke? Okey, itu siap satu. Kemudian bila sebut masjid, bila sebut pelik kereta ni, saya nak ambil kesempatan. Bulan Ramadan ada di kalangan kita yang semangat nak ibadah, tetapi jiwanya berjiwa individualistik. Dahlah datang lewat, parking blok kereta orang. Lepas tu zikir panjang-panjang, orang nak balik, dia tak balik-balik. Bila orang tanya dia suruh pindah kereta, dia pula marah orang. Oh, ibadat dah cepat. Dia tu yang blok kereta orang. Dia jiwa dia fikir diri aku sahaja. Dia tak fikir orang lain. Lagi teruk blok kereta penceramah. Itu
Kan, ada penceramah dah kita sampailah, ada penceramah lain dah kat masjid ni. Aku salah jadual ke? Rupanya dia sewenang-wenang. Kita biarlah, kalau nak terpaksa parking di bawah bukit, jalan kaki panjat bukit, itu tanda iman. Kenapa saya kata tanda iman? Kita memikirkan orang lain. Aku rela aku susah daripada aku menyusahkan orang lain. Ini kita nak lahir jiwa begitu. Dalam bulan Ramadan bukan ikut suka kita saja. Kalau datang berjemaah di masjid, jaga akhlak. Minta maaf kakak-kakak, ni kalau orang perempuan biasa ada satu kes. Kes apa? Kes bawa sejadah masing-masing. Tok Imam kat depan rapat kasar. Jangan masuk sejadah aku menyebabkan sah jadi tak rapat. Ustaz, saya beli sejadah ni mahal. Tak, kat Dubai ni, kat Dubai. Takkan kalau saya bergerak, saya duduk tengah orang lain dapat banyak sejadah saya. Itu jadi masalah. Bila renggang sah, syaitan masuk tu yang secepat bergaduh. Dia datang ke masjid, bagus dah nak imarahkan masjid, tapi akhlak ketika berada di masjid. Antara isu yang disebut dalam bulan Ramadan, bahkan musim-musim yang lain, bawa anak ke masjid. Ustaz, saya nak terawih, nak dengar forum, nak dengar ceramah. Bila bawa anak ke masjid ni, orang marah. Sebab apa marah? Sebab anak berlari-lari, bermain-main, anak bising. Jadi malam ni kita nak bagi tahu, anak-anak kecil ni bermain, berlari, bising, memang bidang tugas dia orang dah. Job school. Memang biasa budak-budak dia main, dia berlari. Kalau mak budak berlari, memang masalah. Kan? Kalau bapak budak duduk main, bergaduh, duduk Power Ranger kat luar, bapak budak Power Ranger, itu masalah. Budak-budak biasa lah. Jinakkan mereka dengan masjid ini, rumah Allah ini. Padri-padri Kristian, mereka very friendly. Tengok, oh my son, what do you want? Bagi duit, bagi gula-gula. Kita orang masjid ni tengok budak, aku sunat. Siap budak tu, lepas tu tak nak datang lah masjid. Kan? Kita tiru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau boleh, kita boleh, saya nampak masjid ni JK boleh kreatifkan. Saya kalau kat masjid kat rumah saya tinggal kat ni je, dekat kampung lindungan kat Sunway tu. Saya memang ada kuliah mingguan tiap hari Selasa. Ada budak muda dari Puchong ada datang. Setiap Selasa malam Rabu kita baca kitab Riyadhus Shalihin tiap-tiap minggu. Adalah dalam 500 orang itu. Kita buat cari sponsor. Ada seorang tu, kawan saya, dia sponsor TV yang besar tu. Saya berapa Ustaz? Saya tak berhenti lah, berapa inci, besar lah. Besar pagi ni kot. Dia pakai berapa inci. Saya minta dia sponsor TV satu. Lepas tu kita tempah stand yang removable, letak tayar. Bila saya kuliah baca kitab, kita tarik TV tu letak kat luar. Saya minta AJK beli CD kartun yang Islamik. Power Ranger Islamik, Power Ranger, Raihan Ranger, kartun-kartun yang Islamik. So di luar lepas main maghrib, masing-masing buka kitab, mak ayah, anak-anak tengok kartun. Ada AJK uruskan pasal kartun yang Islamik. Kalau tak ada, ada tengok kartun kat rumah, kita tak ada kawan. Jadi dia orang tengok, okey, yang mak ayah yang kuliah. Lepas isyak pun, lepas isyak agenda paling penting lah, makan. Makan beramai-ramai, makan berat. Tiap-tiap minggu untuk 500 orang. Anak-anak pun makan, dia orang balik pukul 10 tu settle, tidur di sekolah pergi kerja. Kita permudahkan kepada jemaah. Jadi ada kartu kita ni kuliah. Ada juga ayah-ayah minta, Ustaz, lepas kuliah boleh tak ayah-ayah nak pinjam TV, nak tengok wrestling? Ada juga, waktu pinjam kedai mamak kita kata. Kan? Maknanya mungkin kita boleh kreatifkan. Ada masjid yang menyediakan satu ruang untuk playground. Ada masjid yang buat aktiviti untuk anak-anak Ramadan. Sepanjang Ramadan dia sediakan untuk jaga anak-anak kecil, ibu-ibu muda, anak-anak yang masih setahun dua, dia sediakan bilik. Ada orang yang digaji oleh masjid. Ini kreatif lah.
Yang penting kita nak imarahkan masjid, kita nak permudahkan orang. Yang terakhir saya nak sebut sikit lagi. Bila sebut tentang masjid di bulan Ramadan ini, tiap-tiap tahun akan timbul isu gawih 8 ke gawih 20. 8 plus tazkirah atau 20 tanpa tazkirah. Mana yang lebih afdal? Hello. 8 lepas tu ada buat tazkirah atau 20 tanpa tazkirah. Mana lebih afdal? Ada kata 8, ada kata 20 tu. Mana yang lebih afdal? 8 tanpa tazkirah ke 20 rakaat? 8. Kita bulan Ramadan, kalau bulan lain kita tak peluang dah nak semayang banyak rakaat. Ramadan je kalau harap pun nak semayang 20 rakaat. Majlis ilmu bulan lain ada lagi, kuliah subuh boleh lagi, duha boleh lagi. Bila lagi kita nak semayang 20 rakaat semayang sunat, melainkan tarawih di bulan Ramadan? Mana lebih afdal? 8 jam tazkirah ke ataupun 20? Cepat je berubah 20 dah. Ramadan inilah orang datang ramai waktu tarawih. Inilah peluang nak bagi ilmu pada masyarakat. Dapat 2 pahala semayang 8 dengan tazkirah. Mana lebih afdal? 8 ke 20? Ha? 8 pula. Tak, kalau 20 kita semangat berjemaah dengan imam. Kalau buat 8 kat masjid nak sambung kat rumah tak sambung dah, tengok drama je balik. Jadi 20 ni kita semangat, kadang-kadang imam pun baca, kita boleh follow. Mana lebih afdal? 8 ke 20? Apa ni dah malam ni ustaz? Tak apa cerita ni. Ada tempat yang masyarakat bergaduh isu ni. Jadi malam ni kita nak settle isu ni. Boleh? Antara 8 jam tazkirah ataupun 20 rakaat tanpa tazkirah, yang paling afdal, ustaz masuk waktu isyak dah, ustaz boleh berhenti dulu sampai bulan depan. Yang paling afdal ialah yang paling ikhlas dan yang paling khusyuk dalam ibadahnya. Selesai? Selesai? Yang paling afdal ialah yang paling ikhlas, yang paling khusyuk. Yang confirm dilarang bergaduh dalam isu ni. Itu haram. Taklah tak ramai dah datang masjid, lepas tu balah pula. Yang dia kata 8, 20 pasang muka. Ini merugikan ummah. Yang paling afdal ialah yang paling ikhlas. Tanda ikhlas, dia tak sibuk condemn orang lain. Dia nak buat 8 tazkirah, silakan. Orang tu nak buat 20, tak apalah, saya nak dengar tazkirah. Yang dia nak buat 20, tu nak buat tazkirah, baguslah, sila. Saya nak semayang, masalah saya tak semayang, ada 20 minit je peluang, semayang. Tanda ikhlas, dia tak sibuk condemn orang lain. Selesai masalah. Nak buat 8 jam tazkirah, silakan. Nak buat 20, silakan. Cuma kita nak ingatkan, yang nak buat 20, janganlah laju sangat. Allah ni saja, Allah ni saja. Makcik belakang, baru nak ambil Fatihah, tak imarah, sujud dah. Siap, makcik dah lah sakit lutut belakang. Jadi kita jangan terlalu laju kalau nak buat 20. Buat 20 silakan, jangan terlalu laju. Yang nak buat 8 dan tazkirah, remind ustaz. Kadang-kadang ustaz ni dia semangat bila orang semakin ramai. Orang ni semangat. Tolong ingat kau ustaz, esok orang kerja, anak-anak sekolah, jangan panjang sangat. Kalau esok buat lagi tazkirah 9:30 minit, ambil pukul 10 subuh, just nice lah. 10 subuh
subuh balik lewat 10.30. Ya orang balik nak semayang, nak tidur, nak berehat. Esok nak kerja. Baru orang jadi nak datang lagi besok. Kalau tazkirah sampai dekat pukul 12, esok kerja, malah esok orang tak datang dah. Biar kita hidupkan masjid kita ini dengan ibadah yang tulus hatinya kerana Allah Subhanahu wa taala. Masjid kita ni buat tazkirah ke 20 Ustaz? Tazkirah. Tazkirah. Semayang 8, lepas tu tazkirah. Itu serahlah. Yang nak dengar tazkirah datang dengar tazkirah. Yang nak semayang 20 Ustaz, saya tinggal kat sini. Tapi saya rasa nak semayang 20 lah. Boleh tak saya pergi masjid lain? Boleh. Ustaz, kat masjid saya buat 20. Saya jauh tu nak datang sini sebab nak dengar tazkirah. Boleh tak? Boleh. Jangan duduk simpul kondem orang lain. Lepas tu tak payahlah duduk cerita kat orang lain. I tak banyak semayang 20 je. Duduk cerita kat orang. Tak payahlah duduk cerita kat orang. Sebab kita kata yang paling afdal ialah yang paling ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidupkan masjid kita ini. Dan memang pun saya selalu sebut TV, radio, mana-mana program saya sebut nyawa masjid ialah majlis ilmu. Buat majlis ilmu, insya-Allah masjid akan hidup. Masjid akan hidup, meriahkan masjid dengan majlis ilmu. Dengan ilmu, orang akan jadi semangat untuk buat ibadah, untuk menyumbang tenaga, kewangan, masa, idea untuk sama-sama menghidupkan masjid. Wallahu a'lam. Saya setuju lah apa yang disebut oleh Ustaz Said tadi tentang pengimarahan, program-program pengimarahan yang perlu kita bangunkan di masjid-masjid. Syabas atasnya lah saya ucapkan kepada kita kuasa masjid ini dan seluruh para jemaah yang sentiasa saling tolong menolong, bantu-bantu, memberi sokongan moral, sokongan harta benda dan sebagainya untuk memastikan rumah Allah ini dimakmurkan dengan majlis-majlis ilmu, dengan program-program ilmiah dan sebagainya. Selain daripada amal ibadah yang biasa kita lakukan, dan kita harap dalam bulan Ramadan ini itu seperti yang Ustaz Said sebut tadi, yang biasa orang tu bertikaikan, bertelingkah dan sebagainya tentang solat sunat tarawih. Tarawih ni artinya berehat-rehat, bersenang-senang semayang. Itu Ustaz Said pesan, jangan kalau nak buat 20 jangan laju sangat, daripada pas express lagi kan. Jadi slow-slow, rehat-rehat kan. Kalau nak buat 8 pun boleh juga, bacalah panjang sikit supaya kita mendapat fadilat mendengar ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dalam bulan Ramadan ini. Berehat-rehat, supaya 2 rakaat, 4 rakaat, rehat sebentar kan. Sambung boleh pergi main pingpong ke, ada pertandingan pingpong tu sambung balik kan, boleh buat macam tu Ustaz. Wallahu a'lam. Tak pernah tengok lagi lah. Walau bagaimanapun kita nak ceritakan bahawa kita nak azam supaya bulan Ramadan ini kita nak lebihkan masa kita ini duduk bersama dengan masjid, beriktikaf bersama dengan jemaah, bertadarus Al-Quran, mendengar majlis ilmu, mendirikan solat fardu, solat sunat di rumah Allah, di masjid, di surau dan sebagainya. Karena itulah merupakan pusat untuk membangunkan diri kita dengan saksiah, dengan akhlak, dengan perpaduan, dengan kesatuan. Semuanya dapat diwujudkan dengan kita sama-sama mengimarahkan rumah Allah dan masjid ini. Soalan saya seterusnya kepada Ustaz Said ialah untuk kita mendapat semangat dalam bulan Ramadan ataupun tak kira dalam ibadat apapun, dengan kita mengetahui fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan yang tertentu. Sebab itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tuan-tuan dan puan, Nabi SAW dipertontonkan macam-macam ragam manusia. Ada manusia yang baik, yang taat kepada Allah, maka begini balasan. Ada manusia yang zalim, manusia yang ingkar perintah Allah, manusia yang kaki maksiat. Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Muhammad pelbagai ragam watak manusia. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita ikuti kisah Isra dan Mi'raj ini, timbul satu perasaan growth dalam diri kita. Orang tak tutup aurat begini balasan, orang makan harta anak yatim begini balasannya,
Orang yang berzina begini balasannya. Orang yang berat solat begini balasannya. Kita rasa takut dan kita rasa gerun. Waktu ustaz dia cerita tu lah, lepas balik rumah tak gerun lah. Jadi kita nak sambut Ramadan ni ustaz, nak bagi semangat, nak buat 8 ke 20. Kita nak tahulah apakah ganjaran yang Allah Ta'ala bagi orang yang beramal ibadat dalam bulan Ramadan ini. Apakah kelebihan-kelebihan yang patut kita rebut, yang boleh membangkitkan semangat kita supaya kita dapat terus istiqamah untuk beribadat dalam bulan Ramadan. Boleh tak tahun ni bendahari masjid tunggu kat pintu masjid tiap-tiap malam gawe, bagi RM10 seorang tiap-tiap malam. Orang yang datang terawih, bendahari tunggu kat pintu, masa dia nak keluar balik tu RM10 seorang. Boleh? Mana bendahari? Agak-agak lah kalau buat macam tu, penuh masjid tu malam pertama tu, 2 minggu pertama ke ataupun sampai hujung Ramadan penuh masjid. Agak-agak Ustaz memang penuh maintain masjid sampai ke hujung Ramadan penuh. Tambah-tambah zaman sekarang ni, takkanlah kita nak makan kangkung je tiap-tiap hari Ustaz. Kalau bagi RM10 tiap malam tu okey juga, bolehlah makan lauk ikan pula. Jadi tak, sebab itulah Islam caranya. Bahkan Rasulullah SAW kalau peristiwa Isra Mi'raj itu dalam keadaan penuh dengan dugaan, tekanan dakwah, kematian Khadijah, kematian Abu Talib, sedih, susah hati sebagai manusia, maka diperlihatkan syurga dan neraka. Kita pun macam itu sebenarnya. Kita dalam menghadapi kehidupan, syurga dan neraka ini adalah motivator yang boleh menyebabkan bila kita terlalu sedih, bila kita terlalu letih, diceritakan tentang syurga, dia akan bangkit semangat kita. Bila kita nak buat jahat, bila diceritakan tentang neraka, dia jadi automatik kita jadi gerun, stop. Sebab tu kalau saya kata tentang fadilah, supaya kita bersemangat untuk buat ibadat dalam bulan Ramadan, memang ada banyak hadis tentang kelebihan-kelebihan orang yang berpuasa ini. Kelebihan orang puasa banyak hadis. Kelebihan bulan Ramadan itu sendiri ada hadis Nabi sebut, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Bila datang Ramadan, terbuka pintu-pintu syurga, terkunci pintu-pintu neraka, dan syaitan dibelenggu, dipenjarakan. Ustaz, syaitan ada penjara macam mana? Terawih tahun lepas kasut saya hilang. Motor baru trade-in, baru beli pun hilang. Ustaz kata syaitan kena belenggu. Syaitan telah dibelenggu. Yang curi itu syaitan dari kalangan manusia. Oh, ada ke syaitan manusia? Tu Quran sebut minal jinnati wan nas. Ada syaitan dari kalangan jin dan manusia. Dan syaitan ada belenggu. Yang dia minum arak lagi, dia tu syaitan dari kalangan manusia. Kasarnya Ustaz, nak kasar macam mana? Dan nak lembut macam mana lagi? Dalam bulan Ramadan pun boleh beli nombor ekor, boleh minum arak, boleh curi barang-barang. Dah syaitan kena belenggu, dah awak buat kerja. Kerana dia terlalu lama rapat dengan syaitan. 11 bulan dia best friend dengan syaitan. Sebulan syaitan duduk dalam penjara. Syaitan pakai remote control, WhatsApp je dari jauh. Dia buat apa yang syaitan nak, walaupun syaitan dalam penjara. Sebab terlalu rapat dengan syaitan. Orang yang berpuasa, Nabi sebut hebatnya, la khalufu famis sha'im atyabu 'inda Allah min rihil miski. Bau mulut orang puasa lebih wangi di sisi Allah dari bau kasturi. Tapi tak payahlah bulan Ramadan nanti pergi dekat kawan, kasturi. Nanti nampak-nampak lah kasturi ni. Ya. Nabi tak suruh kongsi bau tu. Nabi cerita kelebihan. Quran sebut wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu puasa lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Tahu apa? Tahu
tahu pahala, tahu kelebihan, tahu puasa ini memberi kesihatan pada tubuh badan. Memang secara saintifik membuktikan bahawa bila kita puasa, tak masuk makanan, tak masuk minuman, itu memberi peluang kepada sistem penghadaman kita dia baiki. Sel-sel yang rosak dimusnahkan, tukar sel baru. Buang toksik, dia panggil detoxification process. Proses menyah toksikan bila kita tak makan, tak minum. Sebab tu detox ini mengeluarkan bau di mulut. Dia bukan enzim dalam mulut saja, bau tu datang dari dalam. Memberi kesihatan pada tubuh badan bagi orang yang berpuasa. Saya ingat saya pernah baca ada satu kajian ditulis oleh Profesor Nikolai Vanilov. Orang mana tu? Kota Baru ke Pulau Pinang, Paling Batas. Dalam majalah pemakanan Rusia, Profesor Nikolai Vanilov dia sebut dicadangkan kepada warga kota besar agar menikmati kesihatan yang sempurna dengan cara benar-benar menahan pemakanan selama 3 hingga 4 minggu dalam setahun. Allah. Dicadangkan kepada warga kota besar supaya menikmati kesihatan yang sempurna dengan cara menahan pemakanan dalam masa 3 hingga 4 minggu dalam setahun. Ya. Wahai Profesor, kami orang Islam lama dah beramal. Ya? Cara Allah Ta'ala. Kemudian dari segi pahala, bagi contoh iftar as-shaim. Nak semangat buat pahala, sponsor orang berbuka puasa. Berarti kita buat tak buka tadi? Biasa satu hari berapa orang buka? 150 ke? 150 ke 200? 150 orang. Bajet itu satu hari berapa ratus? Dalam 1,500 ni. 1,500 ringgit. Maknanya untuk 150 orang. Ke 200. Boleh buka dah ni. Siapa nak berapa hari? Tak boleh nak berapa hari pun grup boleh. Kita 2-3 orang, geng-geng kutu kan? Ada geng kutu lah tadi. Kita nak ambil 3 hari, ambil 1,500, jadi 3,000, 4,500 untuk 3 hari. Nak ambil semua apa? Barang siap yang menyediakan juadah berbuka puasa kepada seseorang, dia akan mendapat pahala orang yang puasa. Ya. Kalau kita sponsor satu hari untuk 150 orang, maknanya kita dapat pahala 150 orang yang puasa. Lepas tu yang nak datang berbuka, janganlah takut pula. Tak nak saya pergi buka kat masjid, nanti orang ambil pahala saya. Ini mati level Allah lah. 100% commission, tanpa berkurang pahala orang yang puasa. Orang yang bagi juadah berbuka, dia dapat full pahala. Ya Allah. Jadi cari orang-orang soleh, sponsor buka puasa, hidupkan masjid kita, cari shortcut. Okey lah kalau gitu Ustaz, saya ada 3 juta, saya nak sponsor orang buka puasa. Kalau gitu saya tak payah puasa dah. Okey. Itu tak jadilah. Ada duit banyak ni sponsor orang, dia tak puasa. Itu tak jadilah. Kita baca hadis, Rasulullah menyebut bagi orang yang menjaga ibadah puasanya, baginya Allah Ta'ala sediakan ada pintu khas untuk direct ke syurga. Apa nama pintu itu? Pintu stadium Bukit Jalil ke? Nama pintu itu Ar-Rayyan. Rayyan itu pintu khas yang Allah sediakan VIP di kalangan yang menjaga ibadah puasanya, direct ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rayyan. Ada orang bagi nama anak, bagi nama cucu dia. Ada seorang kenalan saya tu, dapat baby boy. Saya kata bagi nama apa anak? Dia main je R-A-Y-Y-A-N. Ustaz, oh kata cantik nama. Kata kenapa cantik? Dia tanya pula. Kata bagus tu, itu nama maksudnya pintu syurga untuk orang yang berpuasa. Oh iya ke Ustaz? Oh iyalah, Rayyan.
kau boleh cari. Dia kata boleh tak saya nak panggil Rayyan, ikut ustaz lah. Tapi tak kisahlah, cumanya ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kullu amal ibni adam yudha'af ila 700 dha'fin illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Dalam hadis qudsi Allah Taala kata setiap amalan anak Adam diganda pahalanya 10, 100, 200 hingga 700 kali diganda pahala. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa ni aku akan balas sendiri pada dia. Special. Tuanku kata, na'udzubillah, saya cuma nak bagi contoh senang faham. Tuanku kata okey nak bagi anugerah ni, yang ni orang ni dapat ni, yang ni dapat ni, datuk, Tan Seri, Datin Seri dapat. Tuanku kata orang ni seorang datang kat istana Better nak bagi sendiri hadiah khusus dari Better, khusus untuk dia. Mana yang istimewa? Yang bagi ramai-ramai tadi ke yang seorang? Sudah pasti yang dipanggil mengadak sendiri. Na'udzubillah, saya bukan nak samakan Allah dengan makhluk, tapi nak senang faham. Allah Ta'ala kata pahala ni ganda kecuali puasa. Puasa ana ajzi bih, aku sendiri akan bagi ganjaran kepada orang yang menjaga puasa. Cuma biarlah kita berpuasa dalam bulan Ramadan dengan ilmu dan kefahaman, bukan sekadar tak makan tak minum, tetapi kita juga menjaga roh ibadah puasa. Kita menjaga falsafah di sebalik ibadah puasa. Moga-moga kita mendapat benar-benar takwa. Bukan sekadar puasa. Sebab apa awak puasa? Sebab bulan Ramadan. Dah? Sebab apa awak puasa? Kena puasa lah ustaz, bulan puasa. Sebab tu kita ada jumpa orang yang puasa tapi tinggal solat. Betul tak? Ada tak pernah saya? Dia puasa tapi dia tinggal solat. Kalau orang kerja pejabat, biasanya solat apa yang biasa orang tinggal bulan puasa? Solat? Asal. Jangan penyelamat. Maya asal, dia kejar nak balik tak? Lepas tu jalan ceng pula. Allah Allah, sampai ke rumah 6.45 dah. Wajib sikah dekat bazar Ramadan dulu. Bazar Ramadan wajib, asal tak sembahyang ni. Ramai. Ada orang yang puasa, dia tinggal solat. Yang berniaga puasa, maghrib dia tinggal. Sebab dia puasa kerana bulan Ramadan, dia bukan puasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dapat melaksanakan dengan penuh kefahaman dan penuh kualiti ibadat kita. Allah a'lam. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat sekalian, untuk ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala, bonus yang Allah Ta'ala sediakan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW dalam bulan Ramadan ini, istimewa yang kita tuan dan puan sekalian, kita mendapat ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini juga disebut sebagai bulan Al-Quran, karena dikatakan bahawa Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan juga berlaku beberapa perkara-perkara yang kita telah baca sejarahnya, peperangan Badar dan umpamanya, menguji kesabaran, menguji kekuatan mujahadah umat Islam pada zaman awal Islam. Dan kita lihat bahawa dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala sediakan satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Satu malam yang dipanggilkan malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ini satu perkara yang kita ingin kita nanti-nantikan Ustaz. Dan mungkin Ustaz boleh sebelum kita soalan penonton ni, mungkin Ustaz yang soalan daripada saya yang terakhir ini, sebelum kita nak jawab soalan penonton, tentang keutamaan orang yang menemani kita dalam bulan Ramadan ini. Pasal saya nak kaitkan begini, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Nabi SAW ditemani oleh Jibril alaihissalam dari satu tempat ke satu tempat. Dan apabila Nabi SAW tak jelas, tak faham dan tak tahu tentang suatu perkara, maka Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam.
maka Jibril pun menceritakan kepada Nabi menjadi peneman untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah juga kita tuan-tuan dan puan, dalam kita nak melakukan amal ibadah bulan Ramadan ini kita perlu teman, kita perlu ada jemaah, kita perlu ada bi'ah, suasana yang mendorong untuk kita melakukan kebaikan. Sebab itu Ustaz sebut tadi, kalau nak sembahyang tarawih 20 rakaat kena datang berjemaah. Kalau buat seorang-seorang alamatnya tak jadi, perlu kepada peneman. Kalau nak baca Al-Quran, afdalnya bulan Ramadan ini kita bertadarus. Tadarus ini seorang baca, seorang kawan lagi mendengar, kawan kita baca, kita pula mendengar. Itu tadarus, kita perlu kepada peneman. Dan begitu juga supaya kita tidak terbabas dalam amal ibadat puasa kita ini. Kita kena pilih kawan-kawan kita, tutuplah grup WhatsApp kita yang dulu cerita itu, cerita ini. Bukalah grup WhatsApp yang boleh memberi peringatan kepada kita, memberi tazkirah kepada kita, memberi panduan kepada kita dalam bulan Ramadan ini. Dan minta Ustaz catatkan pentingnya bi'ah dan teman dalam kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bila Ustaz kiaskan Nabi bersama Jibril ketika Isra Mi'raj, sebenarnya ketika Ramadan Nabi SAW setiap tahun bertadarus dengan Jibril. Nabi tadarus setiap tahun sekali khatam, kecuali pada tahun terakhir umur baginda 2 kali khatam. Tahun akhir Ramadan yang terakhir Nabi khatam 2 kali. Jadi janganlah pula kita takut, saya tak nak khatam 2 kali, nanti mati saya lepas tu. Memang tiap-tiap tahun Nabi bertadarus. Tadarus yang tadarus maknanya ada 2 pihak, both side. Ada orang kita, dia buat tadarus 7 orang, dia bagi muka surat. Orang ni baca muka surat ni ke sini, orang ni muka surat ni ke sini, orang ni baca muka surat ni ke sini. Lepas tu dia baca serentak ramai supaya cepat habis. Itu bukan tadarus, itu baca ramai-ramai. Yang tadarus macam Ustaz sebut tadi, seorang baca, orang lain dengar. Kalau silap, perbetulkan. Yang tolong perbetulkan ini bukan sebab nak tunjuk pandai, yang baca supaya diperbetulkan. Itu tujuan tadarus. Ada makcik tu kata, Ustaz, orang tak nak makcik duduk kumpulan dia tadarus. Sebab apa cik? Lambat habis. Makcik baca banyak salah. Jangan malu, jangan segan. Inilah masa ni. Kalau kita pakat ramai-ramai macam tu, dia hilanglah segan. Pakat ramai-ramai. Orang ni pun ada salah, orang ni pun ada salah. Dan kepada yang baca Quran, merangkak-rangkak, Nabi sebut hadis khusus. Alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara. Alladhi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta' wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Orang baca Quran yang mahir, mereka bersama para malaikat yang mulia. Orang baca Quran dalam keadaan merangkak-rangkak, Nabi sebut wa yatata'ta'. Dia baca Quran ni ta-ta-ta-ta. Mereka mendapat 2 pahala. Satu pahala Al-Quran itself, kalimah-kalimah Quran, dan juga satu lagi pahala walaupun susah dia nak juga baca. Ustaz kata salah tu. Nak betul ke makhraj, tapi dia belajar juga, cabut gigi palsu jatuh. Itu dia dapat pahala. Walaupun susah, dia belajar juga, ambil kesempatan tadarus bulan Ramadan ini. Bila kawan-kawan tadi, dia tak segan. Sekali gigi dia jatuh, lepas tu gigi kawan dia pula jatuh. Jadi seronok pula. Dan sebab kawan-kawan yang sama-sama beri semangat, jangan main sebut. Saya ingat mak angkat kepada isteri saya. Hari itu sekali singgah kat surau RNA sembahyang. Lepas bayar kat surau ni, lepas sembahyang keluar surau RNA, muka dia sedih, panik. Sebab apa? Handbag hilang. Ni beg ubat kan, beg hilang. Lepas tu dalam tu ada apa? Ada duit banyak ni. Duit tak adalah sangat. Habis ada barang apa? Tak adalah sangat. Dah tu nampak musim, dah gigi palsu tadi tinggal kat tempat sembahyang.
pergi masuk tingkat cerita ni. Memang saya rasa terharulah kepada pencuri itu. Payahlah dia balik-balik lagi, buka-buka lagi ni. Jadi balik pada persoalan tadi atau darah tadi, kita kawan-kawan yang akan beri semangat. Kita mengantuk dia buat gula-gula, penting kawan tadi kata. Nabi berkawan dengan Jibril, kita tak boleh nak kawan dengan Jibril. Jangan duk mengakulah kawan dengan Jibril, kawan dengan Khidir lah, kawan dengan roh, dengan wali lah, jangan duk mengarut. Ya, kita cari kawan-kawan di kalangan orang yang boleh remind kita, orang kawan-kawan yang boleh beri semangat pada kita. Kita tak datang di WhatsApp, kenapa tak datang malam ni, tak sihat ke? Dia datang tengok, kita yang malas jadi rajin, memang perlu kepada kawan yang macam ni. Bila datang berjemaah di masjid, kita perlu kawan-kawan di masjid. Cari kawan-kawan yang boleh jadi sumber kekuatan pada kita. Kita rasa letih, kita rasa malas, dia beri semangat. Kita buat silap, dia beri nasihat. Memang perlu kepada kawan dan jemaah. Memang kita kadang-kadang kalau nak sembahyang seorang kat rumah, memang dia rasa letih, cepat, lemah sikit. Tapi bila berjamaah, itulah roh kelebihan berjamaah. Kita jadi semangat, kita jadi kuat. Jadi Ramadan, inilah masanya, inilah peluangnya. Sebagaimana kita tengok para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka berkumpul, berkasih sayang, sama-sama melakukan ibadah secara beramai-ramai. Allahu Akbar. Alhamdulillah, maka kita mencarilah kelebihan secara berjemaah, tuan-tuan dan puan. Saya nak tambah apa yang Ustaz Said sebut tadi dalam bab kita tadarus Al-Quran ini. Kadang-kadang kita rasa segan dan kita rasa malu dengan kawan-kawan pasal kita baca tak lancar, dan kita pun kesian juga dengan kawan kita pasal tak lancar tu jadi lambat, sampai kat kita tu jadi lama. Ada ustaz pernah bagi pandangan dia begini, dia kata kita duduk saja dalam halaqah, kita pegang Al-Quran dan kita semak dan dengar orang kawan kita yang baca. Sampai dalam giliran kita tu, kita pasal kita tak lancar baca, kita pas. Jadi kita jangan duduk orang kata apa, terbiang nak baca juga, jadi orang marah dekat kita kan, lambat orang nak balik esok nak belajar. Jadi kita duduk dalam halaqah dan kita mendapat pahala tadarus Al-Quran. Kita duduk di situ dan pegang Al-Quran, kita dengar kawan baca. Jadi kita semak saja, kita semak dan ikut pelan-pelan. Ikut pelan-pelan dan sampai giliran kita pasti. Tak apa Ustaz, dia sampai giliran dia pasang YouTube baca ayat dia wakil saya. YouTube dapat pahala. YouTube masuk syurga. Baik, mudah-mudahan pada Ramadan pada tahun ini ada jumlah peningkatan. InsyaAllah. Orang yang ambil bahagian dalam tadarus Al-Quran, insyaAllah. Baik, kita nak baca satu soalan. Ada dua soalan sini Ustaz. Soalan yang pertama, apakah maksud puasa dan bagaimana untuk kita mencapai maksud tersebut? Silakan. Okey. Maksud puasa adalah tekan break. Ibadat puasa adalah ibadat tekan break. Ibadat lain adalah ibadat tekan minyak. Apa hal ni nak buat kereta ke apa sekarang? Okey. Kalau kita tekan minyak, macam mana kereta? Jalan. Proceed. Gerak. Kalau tekan break, stop lah kan? Okey. Ibadat lain, ibadat kena buat. Contoh, solat. Kena buat apa solat? Berdiri, rukuk, lagi sujud. Kena tekan minyak, kena buat. Ibadat haji, kena buat apa? Ihram, tawaf. Kena tekan minyak, ihram, boleh tawaf, boleh sa'i, boleh melontar. Ibadat baca Quran, kena buat apa? Baca Quran. So kena buat. Reading, verb, reading, kena buat, kena baca. Bayar zakat, nak ambil duit, bayar. You are doing something. Kamu kena buat. Nak proceed kami nak buat jalan. Okey. Ibadat puasa, tuan-tuan buat apa?
Buat apa? Mana verb, mana perbuatan? Buat apa? Macam katakanlah kita sekarang di siang hari dalam bulan Ramadan, saya tanya tuan-tuan puasa tak? Puasa? Cuba buat puasa. Puasa ibadat lain, ibadat you kena buat. Puasa adalah ibadat tak buat. Lepas tu saya kata tekan break. Allah nak mengajar kita menahan diri daripada buat perkara-perkara yang Allah larang. Okey, payah teori. Kita ambil contoh. Sekarang maghrib pukul berapa? Jangan tengok. Ada masa tak cik tengok sini. Kalau sekarang kalau tanya maghrib 27, 23, 24, 25, dia khilaf lagi. Masuk dia satu Ramadan, cuba tanya maghrib pukul berapa, ijma' semua sama 7.26 sama. Dia tak salah tu. Semua tahu maghrib pukul berapa. Tak apalah. Saya nak jelaskan lagi apa maksud saya puasa ni ibadat tekan break. Katakanlah maghrib 7.30. Kita puasa. Kita balik kerja, lapar, dahaga, letih. Sampai rumah pukul 7 suku. Isteri tak ada, anak-anak tak ada orang. Kita pergi ke dapur, buka saji, nasi siap, lauk siap, air siap, buah dah potong. Tengok jam 7 suku. Perut lapar, dahaga, makanlah. Tak makan. Duduk je kat meja, tengok jam 7 suku. Duduk. Tengok jam 7.20, dia letak nasi. Makanlah. Lapar. Apa tak makan? 7.20 tak. Tengok jam 7.25, dia letak lauk. Dia makan. Tak makan. 7.27, dia cupik dulu ayam, main-main internet. Makan tak? Dia main tengok gitu. 7.27, 7.28. Makan tak? So, lapar, dahaga, tapi kita tahan. Tak makan. 7.30, Allah makan. Ibadat puasa mengajar dia break. Lapar, dahaga, tak makan. Kalau makan, apa hukumnya? Tolong jangan jawab batal puasa. Kena jawab, kalau makan pukul 7.27 hukumnya haram, berdosa. Sebab kalau sebut batal puasa, kotor je lah. Kita kena sebut makan pukul 7.27 itu haram. Sebab apa awak tak makan 7.27? Dosa kalau makan. Itulah yang nak dilatih. Lepas ni kat tempat kerja nak claim overtime. Sebab apa tak jadi nak buat? Makan haram. 7.27 aku tak makan sebab haram. Nak claim mileage tipu kat office. Haram lah. Tuan, awak lah kat saya job ni projek 2 juta ni, saya bagi 20,000 kat tuan. Kita tak ambil. Nak terima dah. Tekan break. Sebab 7.27 aku tak makan, haram. Ni pun 20,000 haram makan. Itulah nak latih kita tahan daripada buat perkara haram. Contoh satu lagi senang. Nak cerita tekan break. Saya baru dapat kat jemputan kahwin. Ada seorang tu majlis kahwin hari Ahad. Saya kata kuat betul imam kahwin dah bulan Syaban. Cari penyakit semua ni sungguhlah bulan Syawal itu segi kahwin. Kahwin dalam bulan Syaban, siap kat pengantin. Dia kena ada antibody kuat. Kahwin bulan Syaban, siap. Okey, katakanlah orang baru kahwin 20 Syaban dia kahwin. Lepas kahwin, outstation pula suami 2 minggu. Balik 4 Ramadan sampai rumah pukul 10 pagi. Ni baru kahwin. Dah lah baru kahwin, lepas kahwin kena offshore pula. Balik Ramadan pukul 10 pagi. Balik sampai rumah, mak mertua tak ada, dua orang. Tengok isteri. Kalau ustaz rasa kan. Nampak pada gaya jenis terkam. Tak boleh balik kan? Jangan terkam. Nak, ini isteri aku yang halal. Tetapi di siang hari Ramadan, dia
puasa bang. Break. Puasa mengajar dia tekan break. Nak bersama isteri, nak bersama suami, tekan break. Ni hak jenis ni bila dengar azan maghrib, Allahumma jannibna syaitan. Syaitan marah. Bukan ada buka puasa dah haji mak dia baca. Bukan itu dia. Makanlah kurma dulu. Dia nak bagi tahu bahawa ibadat puasa mengajar kita tekan break. So kalau you tak bersama dengan isteri di siang hari di bulan Ramadan, larangan berzina, mengikut hawa nafsu di waktu-waktu lain. Bagaimana break tak bersama dengan isteri di siang hari Ramadan, zina dan sebagainya, itu juga kamu kena break. Kamu tak makan sebab haram, takut dosa sebelum masuk waktu maghrib, jangan makan haram yang lain di luar sana. Ibadah puasa melatih kita menahan diri. Itulah takrif yang ulama-ulama sebut as-siyam, as-sawm, al-imsak. Puasa ini bermaksud menahan diri. Bahasa moden je saya gunakan istilah tekan break. Orang yang suka mengumpat, kalau bulan Ramadan, orang kat sebelah nak ajak mengumpat, akak juga, you kan suami. Kita kat sebelah ni tekan break. Oh saya tak maaf lah, kita puasa ni tak naklah cakap orang mengumpat. Bulan buka boleh tak? Boleh pujuk. Kat mana je dia tekan break. Biasa dia suka gosip, tapi hari tu tak jadi nak gosip. Yang suka maki hamun orang, balik jalan jam sampai lampu kuning orang potong queue dia. Yang potong queue tu lepas, yang dia ni lampu merah tu puasa tak jadi nak celaka. Puasa tak jadi. Itu kita kata dia break. Puasa melatih kita menahan diri, kita menekan break, tak buat perkara-perkara yang dilarang. Ada soalan? Satu ni soalan akhir. Yang kedua iaitu apakah pandangan Ustaz mengenai majlis buka puasa di hotel dan restoran mewah? Ada duit lagi ya? Bukan ada duit pergi, kalau ajak saya boleh. Dia macam ni. Pak ajak kita, ada orang yang soalan lagi tu, soalan lain ada satu lagi. Ada orang yang alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki lebih pada dia. Dia ada company, dia ada 400 orang pekerja, bisnes dia ratusan juta. Jadi bulan Ramadan dia rasa nak pergi keselesaan, dia ambil dewan, disediakan juga ada buka puasa, dia ajak orang masjid dia, ataupun dia ajak anak yatim, dia ajak masyarakat, dia nak sponsor, nak bagi rasa pada bulan Ramadan. Maka wallahualam pandangan saya tak ada masalah dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, tidak membazir. Melampau sangat makan sampai dia buffet tu bayar terlalu mahal sampai membazir, makan pun tak habis, jadi pembaziran. Syarat yang kedua, tidak ada niat nak riak, nak tunjuk aku kaya. Nak tunjuk aku hebat, lepas tu cerita kat orang bahawa anak yatim company saya sponsor, dia tak tahu begini. Jadi dia ada tujuan nak riak. Tak ada riak, tak ada membazir. Syarat ketiga, tidak ada niat-niat duniawi yang lain. Sebab apa sponsor? Senang nak dapat projek lain nanti. Sebab dia rupanya bukan sponsor, tetapi sebenarnya merasuah orang dengan buka puasa. Itu pun berlaku. Tapi kalau dengan niat kita nak ajak sekali-sekala bulan Ramadan ini, nak bagi rasa pada orang-orang yang tak berpeluang rasa buka puasa di hotel dan sebagainya, insya-Allah moga-moga menjadi pahala. Ada hotel-hotel sekarang yang menyediakan pakej-pakej, termasuk menyediakan ruang solat dan tarawih dan tazkirah lagi. Saya rasa di hotel di Palma ada dia orang buat. Maka ada pakej bermalam di hotel, cari Lailatul Qadar ni, surau hotel tu, di-invite imam-imam yang bacaannya bagus. Jadi senang orang datang duduk di hotel, makan minum dah sedia, turun ke surau untuk ibadah. Itu maknanya memanfaatkan kemajuan dengan menjaga batasan-batasan agama.
Saya tambah satu lagi syarat ya Ustaz, di pesanan daripada Jakim, supaya pilih restoran yang ada sedia halal. Hotel yang kita duk tahan daripada benda-benda yang haram pada siang hari. Time dekat nak buka puasa, tak ambil pula tentang restoran itu ada sedia halal, tidak restoran di hotel mewah dan sebagainya. Soalan yang terakhir pada malam ini, garang soalan yang bunyi ni, dalam bab tadarus ni, masjid dah sediakan kelas Al-Quran untuk remaja dan dewasa sepanjang tahun, tapi tak ada orang pun berminat nak datang. Tapi masuk di bulan Ramadan, ramai yang datang dan nak belajar time tadarus itu, melambatkan orang lain pula. Macam mana? Saya nak showkan, kalau boleh sekali-sekala pihak masjid ataupun ada orang kaya yang ada sponsor bagi duit 2-3 ribu kat masjid, buat pertandingan. Cuba buat pertandingan Quran, anak-anak jemaah, pertandingan di kalangan remaja. Bila bentuk competition, rupa-rupanya baru kita tersedar ramai anak remaja, anak muda yang bagus baca Al-Quran. Nak wujudkan environment Quran, buat pertandingan azan, pertandingan baca Al-Quran, pertandingan hafal Al-Quran. Saya sedikit pengalaman, saya terlibat dengan rancangan Imam Muda dulu musim pertama tahun 2010 dulu. First batch masa Imam Muda Ashraf. Kita kena jadi mursyid, peserta-peserta. Subhanallah. Masa audition, masa uji bakat, bila bentuk pertandingan ini jadi lain. Rupa-rupanya ramai anak-anak remaja dalam masyarakat kita ni yang hebat baca Al-Quran. Masa audition, seorang baca macam Sudais, seorang lagi macam Mensyari baca. Ya Allah, kita dengar apa meremah, bulu ketiak, bulu hidung semua ni. Bagus bacaan dia. Jadi wujudkan environment Al-Quran. Dan kalau buat pertandingan, contoh surah Qul a'udzu birabbin nas sampai Wadduha, anak-anak darjah 1 sampai darjah 4 bagi hadiah yang istimewa. Bayangkan yang menang sekolah rendah dapat hadiah basikal sebuah fiksi. Bayangkan kalau yang buat hafal surah Yasin, surah Sajdah, hadiahnya apa? iPad. Ini akan menggalakkan. Ini tidak Al-Quran, gula replika, gula replika terjemah mani itu. Ya, biar kita kalau joget nari itu karaoke dapat hadiah puluhan ratusan ribu. Biar kita yang buat Al-Quran, saya yakin ramai orang nak sponsor. Okey, kita enak masjid nak buat tandingan Quran untuk anak-anak, kita nak bagi hadiah iPad untuk kategori istimewa. Ada je, insya-Allah ada orang nak sponsor. Ya, ini kita nak buat di kalangan ayah-ayah pula. Hafal surah Qul huwallahu ahad. Contoh kan? Hadiahnya okey, bagi kereta Audi 1. Jadi insya-Allah kita environment sehingga anak-anak kita tengok Allah yang tu menang hafal Quran, dapat basikal, dapat iPad, dia pun jadi semangat. Tahun depan ada lagi. Dan lagi cantik tuan-tuan, pertandingan ini waktunya di hujung cuti sekolah. Pengumumannya sebelum cuti sekolah. Dia akan automatically anak-anak ini cuti sekolahnya diisi menghafal Quran, belajar. Waktu pertandingan hujung cuti sekolah, umum di awal kita kena umum hadiah. Johan RM500, naik Johan 300, akan jadi semangat. Ustaz boleh ke Ustaz nak ubah budak-budak ni dengan Quran? Apa salahnya? Mereka awal kita nak bagi semangat kepada mereka supaya dekat dengan Al-Quran. Moga-moga mereka jadi semangat. Saya ingin saya buat Ustaz dekat masjid, kat tempat saya duduk dulu, kita buat pertandingan Quran bulan Ramadan. Kita buat di bulan Ramadan, tandingan hafal Quran, tandingan azan. Dia orang ni pergi cari YouTube, pergi cari belajar sendiri azan. Petang-petang balik sekolah pukul 6:30 doa azan. Si baik orang tak buka bos. Doa azan kat rumah-rumah ni, pakai doa azan. Alhamdulillah. Ada yang menang, kita bagi mic kat surau kat masjid, suruh azan. Jadi semangat. Darjah 5 azan kat surau kat masjid, lagi dia semangat nak datang surau. Lepas tu ada apa-apa, dia dapat hadiah pula untuk azan, kau baca Quran dalam majlis. Kawan-kawan yang lain rasa nak juga. Mungkin soalan ini tanya kepada orang dewasa, Ustaz.
Kalau kelas Quran biasa tak nak datang, tadarus baru nak datang. Jadi saya rasa cantik macam Ustaz besar tadi, kita hadirlah. Kalau rasa agak berat, sanggup sangat kita baca, kita hadir duduk sekali, kita dapat pahala duduk dalam tadarus itu. Kemudian bila kelas buat, kita datang belajarlah. Doktor, malu dah nak belajar. Nanti orang tahu saya Iqra 4, anak 5, saya Iqra 4. Kalau malu rasa segan, sekarang ada banyak tempat-tempat pengajian Quran yang berbayar ada, yang percuma ada, boleh pergi. Kalau pergi nanti jumpa orang pula kat situ, Ustaz, dia tahu Iqra 4 macam mana? Gini ada duit lebih, kita boleh bayar itu ini, cari kita ada imam-imam kita, ada bila kita yang mahir Quran. Masa dia kita hargai, panggil datang rumah kita, bayar minyak motor dia, ajar untuk kita sekeluarga belajar Quran. Tapi Ustaz, kalau dia bocorkan rahsia, saya Iqra 4. Buat surat, aku janji takkan bocorkan rahsia. Kalau kita boleh sama ni, kalau ada orang tahu kita Iqra 4. Malu sangat Iqra 4. Malu tak malu, tak boleh baca kalam Allah. Bangga baca NST, cakap apa tu? Bangga anak, anak saya Ustaz, dia jawab, can speak English, can write, can everything. Ini Quran betul. Kita malu nak belajar Quran, tapi kita tak malu kerana tak boleh nak baca kalam Allah, Al-Quran. Dah Ustaz, saya ni lidah keras Ustaz, nak belajar. Biarlah kita mati bertemu Allah dalam proses sedang belajar. Ya Allah, Engkau tahu aku belajar. Ya Allah, Engkau tahu aku bersungguh. Aku buangkan egoku, aku buangkan rasa maluku. Aku bos di pejabat, aku orang kaya, aku orang dihormati. Aku buang semua itu semata-mata aku nak belajar Al-Quran-Mu, Ya Allah. Ya Allah. Dan sebenarnya kita makan besar ke, kita orang kaya ke, kita rendahkan diri kita untuk belajar Al-Quran, kita tak jadi hina, bahkan kita akan bertambah disayangi oleh orang sekalian. Allah dia tu kat ofis itu, tapi datang belajar Quran, orang akan sebutkan kebaikan. Siapa tu? Siapa yang meninggal tu? Tu haji tu, saya ingat lagi 2-3 tahun, semangat dia datang masjid belajar Quran. Dia bos kat ofis tu, tapi belajar Quran untuk imam. Ya Allah, orang akan menyebut kebaikan-kebaikan. Haji yang mana satu? Itulah yang biasa kalau dia dengar kuliah, dia tidur waktu kuliah lah, tapi dia ngaji baca Quran. Yang tidur tu biasa cepat sikit mati lah. Jadi mana orang menyebut kebaikan? Buanglah ego kita, buanglah bisikan-bisikan syaitan yang akan cocok. Nanti orang kata apa, orang tak kata. Kita buat kerana Allah, kebaikan yang akan datang. Ustaz kata tak akhirlah tadi, saya nak ambil sedikit kesempatan di hujung ni. Betul lah Ustaz, saya dan beberapa orang kawan ada buat sedikit usaha. Saya Ustaz Asli Bollywood. Ustaz Asli sampai dah sini? Tak lagi hampir nak panggil tu Ustaz Asli. Dia pandai nyanyi. Saya kalau nyanyi hujan kat luar. Ustaz Johari Yoha, ada 2-3 orang. Kita cuba kempen ajak masyarakat mengamalkan sedikit amalan sunnah, iaitulah dalam bab pemakanan. Saya dulu belajar di Yaman. Alhamdulillah kita import madu lepah dari Yaman, dan kita cuba kempen ajak masyarakat mengamalkannya. Alhamdulillah. Dulu seronok lah, peniaga dia dapat duit, tapi sekarang seronok juga. Cuma lagi seronok apabila masyarakat yang mengamalkan makanan-makanan sunnah ini, mereka datang berkongsi manfaat itu. Ustaz, saya mula kakak saya baby 10 bulan, tapi terlalu banyak kahak sampai kena pakai apa? Nebulizer. Saya kata kat kakak saya bagi madu tu sikit, saya kata kak, ambil ni bagi kat baby 10 bulan. Biasa kalau penafah ni grong kahak. Subhanallah, seminggu letak madu kat jari, baby tu isap, baby batuk, keluar lendir. Saya lepas itu kakak saya kata alhamdulillah dah tak ada lendir, nebulizer pun dah tak pakai. Ada tak lagi madu tu? Kakak saya tanya.
Saya kata belilah pula, kakak-kakak juga saya nak beri je. Alhamdulillah lah. Ada seorang manager branch, manager sebuah bank kata sekolah kat Shah Alam. Dia kata, Ustaz ada bawa madu ni, saya ada kecil manis. Biasa bacaan 8, 9. Saya bawa balik madu yang Ustaz jual ni. Wan saya marah, wan saya kata macam mana ni? Ada kecil manis, madu ni manis. Dia kata isteri dia madu lebah tak bagi. Madu orang lagi lah isteri dia tak bagi kan. Tapi dah kita kata Quran sebut, hadis sebut, dia kata saya cuba amal. Saya tanya dah macam mana je? Dia kata Alhamdulillah Ustaz. Lepas 10.30, first time saya cek kecil manis saya turun 6.8. Masya Allah. Jadi itu yang saya kata kita rasa kepuasan. Dah banyak lagi lah yang cerita kata sakit lutut, sakit-sakit badan, katanya energy. Dan juga banyak membantu untuk sistem apa orang panggil ni, buang air besar. Ada ibu-ibu yang juga banyak makcik-makcik lah, dia kata Ustaz Alhamdulillah anak perempuan yang jadi ada masalah waktu period dia sakit sesungguh tu, ada sesungguh. Alhamdulillah Ustaz dah kurang dah sesungguh sekarang. Dia kata Alhamdulillah lah makcik saya apa dia Ustaz? Ya itulah sesungguh tu. Jadi kita rasa seronok bila okey nak sembahyang pun diamalkan madu tadi. Satu lagi kita juga import minyak zaitun, olive oil. Olive oil ni khusus untuk orang masalah kolesterol. Orang Arab mereka suka makan daging. So mereka nak potong kolesterol, mereka masak daging itu dengan minyak zaitun. Jadi kita provide dalam kapsul. Banyak daging alhamdulillah lepas 2 bulan turun 1.2, 0.8 kolesterol dia. Yang syarat istiqamah lah. Dan juga minyak zaitun ni juga dia baik kalau gabung dengan madu. Yang masalah dekat sendi ni tak boleh makan daging, go out, sakit go out. Ya go out, cuma kalau dia go out, kalau dia makan dia akan bertambah sakit 2-3 hari. Itu biasa proses healing process. Dan juga baik untuk kulit. Saya dulu kulit kering. Lepas duduk amal zaitun, madu ni dia agak lembab, dia apa ni, moisturize. Macam baby ada enzima ke, itu boleh gunting kapsul sapu di masalah kulit lah, enzima untuk minyak zaitun. Alhamdulillah saya rasa seronok jumpa orang kita kadang tak kenal semua orang yang duduk amal ni, cerita kita rasa kepuasan lah. Itu saya ke JP, isteri saya tertinggal mencuci muka. So saya beritahu di Yaman orang perempuan menggunakan madu sebagai masker. So isteri kata, oh nak try lah bang. Dia pun sapu kat muka dia, lepas 40 minit dia kata rasa tegang kulit muka. Saya kata tegang juga, nak tidur basuh lah nanti semut datang lah. Dia pun basuh. Tapi masa nak tidur tu semut datang juga, semut gegasi. Tak betul saya nak jadi semut je mana. Dia cerita macam la ilaha wallahu a'lam. Kata itu dulu Ustaz, saya dia bawa kat luar tu kalau nak tengok lepas sembahyang nanti moga-moga ada manfaat. Cuma satulah niat nak amal perkara sunnah. Moga-moga pahala pun dapat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, kalau nak madu Yaman jumpa Ustaz Said Nur Ishak. Kalau nak madu Malaysia jumpa saya. Ada borang. Alhamdulillah. Saya berani madu ni je Ustaz. Madu lebah je saya berani, yang lain saya tak berani. Alhamdulillah kita dapat sikit banyak ilmu yang dikongsi oleh Ustaz Said Nur Ishak pada malam ini sebagai persiapan kita untuk tambahan untuk kita menyambut Ramadan ini. Mudah-mudahan berkat ilmu yang disampaikan dapat kita amalkan, memberi istiqamah, kekuatan, taufik dan hidayah kepada kita untuk kita bermujahadah di bulan Ramadan. Ampun dan maaf saya dan juga Ustaz adanya ada salah dan silap, tergurau, terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tidak ada simpan perasaan sakit hati dan marah antara kita sesama kita. Sekian saja daripada kami, insyaAllah ada masa, ada waktu kita akan berjumpa di lain ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.